Yang ketiga, orang yang kerap pergi ke masjid Nabi gelarkan sebagai ahli Allah, ahlullah. Ada satu hadis riwayat Tabrani, Nabi menyebut inna umara buyutillah hum ahlullah azza wa jalla. Orang yang kerap mengimarahkan rumah Allah, mereka dipanggil sebagai ahlullah, orang Allah. Dia kan biasa kita selalu kelompokkan manusia ikut tuan. Dia ni geng mana? Contoh kalau di kampung kita, Ustaz, tu orang tuanku tu Ustaz, dia orang tuanku macam ni, tuanku kalau berangkat cari dia, dia orang tuanku. Ustaz, dia orang Datuk Seri Ustaz, dia kalau Datuk Seri datang memang dia lah orang, dia, kita panggil dia orang Datuk Seri. Tak kira Datuk Seri Menteri ke, Datuk Seri Menteri Besar ke, ada orang Datuk Seri Ustaz. Dia orang Tan Sri Ustaz, dia ramai dia orang Tan Sri. Ustaz, dia orang bosku Ustaz, dia orang masuk bosku ke mahkamah, dia siapa pula boleh bosku Ustaz. Kita ada kelompokan orang. Tapi kalau orang masjid, Ustaz, ni orang Allah, ni geng, bukan geng macam gangster pula, ni orang Allah Ustaz. Itu gelaran yang Nabi nak menunjukkan keistimewaan. Apa keistimewaan jadi orang Allah? Keistimewaan yang Allah pelihara kehidupan kita, dunia akhirat. Orang Allah. Saya pernah pergi ceramah di satu masjid. Masjid ni Masjid Kampung Makam di Kota Tinggi, Johor. Tuan-tuan macam kita di daerah Kuala Langat ni banyak tempat bersejarah, istana lama, makam sultan banyak. Jadi kita memang hidup dengan sejarah. Kalau tuan-tuan minat sejarah, tuan-tuan kena pergi ke Kampung Makam di Kota Tinggi. Apa sebab? Kampung Makam Kota Tinggi ini, di situlah terletaknya makam Paduka Seri Sultan Mahmud Shah kedua, diberi almarhum Sultan Ibrahim Shah. Siapa dia? Orang Melayu kenal dengan nama Sultan Mahmud Mangkat Pijulang. Di situ ada makam Sultan Mahmud Mangkat Pijulang. Dia Sultan Johor yang ke-7. Dia memerintah Sultan Johor ke-10. Dia memerintah tahun 1685 sampai Ogos 1669. Dia mangkat di Gunung. Dia adalah keturunan terakhir Raja Fatimah, cucu kepada Sultan Alauddin Rian Shah yang kedua, iaitu raja pertama yang membuka Johor Lama tahun 1530. Tuan-tuan kalau pergi Kota Tinggi, dia ada tulis signboard besar, Kota Tinggi 1530. Itu keluarga dia dulu situ dulu. Jadi Sultan Mahmud Mangkat Pijulang ini, makam dia di Kampung Makam Kota Tinggi. Ada masjid, kompleks itu penuh dengan kubur. Jadi saya dipanggil ceramah Maulidul Rasul. Imam masjid itu Tuan Haji Tarpani. Orang Tarpani, auzubillah lah, Tarpani, Haji Tarpani. Tapi bacaan dia sedap betul, tak bunyi auzubillah. Dia qari Quran. Dia alim betul. Dia anak dia semua qari Quran. Jadi saya pergi ceramah. Rupanya masjid ni, dia keliling tu memang kubur lah. Kubur makam tuanku tu tempat khas, bawah tu semua kubur lah. Dia pun cerita dulu Ustaz, kawasan masjid ni semua kubur. Jadi bila dah ganti bertahun-tahun, kita nak luaskan masjid. Jadi bila nak luaskan masjid, kita terpaksa bongkar beberapa kubur untuk nak dialihkan sedikit. Kalau tak, masjid tu kecil je, jadi terpaksa nak diluaskan lagi. Bayangkanlah, ini kubur orang lama-lama tu sejak tahun 1690, tahun 1700, 1800. Bayangkanlah. Jadi yang ajaib dia kata dia, ada kubur yang bila kita gali tu, jenazah ni masih elok lagi. Dan yang kebumi di masjid, adat orang dulu yang boleh dikebumikan di masjid, raja, bangsawan dan ahli masjid tadi. Orang biasa yang jenis tak pergi masjid, tak dibenarkan kebumi di masjid. Sebab itu dulu kubur kat rumah saja. Bila meninggal, tanam kat tiang rumah, kat mana-mana. Itu yang kita sekarang boleh buat perumahan. Sodok-sodok tengok batu nisan lama, jumpa batu. Sebab dulu hanya tanam bawah rumah, tepi kebun dululah. Kalau kubur tepi sungai, ada tanda lain pula lah. Dia tengah hutan, kubur tengah hutan, ada makna. Kubur kat sungai, ada makna. Kalau dalam hutan, tuan-tuan tengok kiblatnya di mana. Kalau kiblat tak betul, janganlah digali-galikan. Itu bukannya mayat dalam tu, saka atau raya, macam-macam. Nak kena pandai juga nak menjadi, nak menengok kubur dia, ada ilmu dia.
kadang menjerit tengah malam. Jadi masjid memang hanya dikebumikan untuk orang masjid saja. Jadi di situ Allah nak tunjukkan orang rajin pergi masjid, jenazah ni memang tak rosak. Dan yang Imam Tarpani cerita, jenazah yang tak rosak tu pegawai masjid, imam atau ada Bilal. Jadi kita doa kepada Imam Bilal, walaupun allowance tak besar, gaji tak besar, tapi dalam kubur dia syok lah, dia tak ada gangguan. Bilal allowance tak besar tuan-tuan, imam lain 800 lebih, Bilal 300 lebih je. Itu pun ada masa jabat agama lambat, yakin lambat, 3 bulan tak bayar. Itu asal sambil duduk ke tu, Allah tak masuk. Kita PMD, pegawai penyelaras masjid daerah, buat pemantauan sampai macam Ramli Sahid ke suara azan ni, Allahu Akbar, ini macam garang. Ini di belakang pun duduk je. Kalau kata tak masuk lagi, nanti pergi bank tadi tak ada lagi. Minggu depan tu dapat cek tunggakan 3 bulan azan Piramli. Macam seberah padi. Dia bukan sini, cerita tempat lain. Dia lawan dia tak besar, tapi kita bagi semangat. Tuan Haji esok kalau mati, Allah pelihara kita. Saya ramai jumpa Bilal-Bilal, walaupun nampak peranannya kecil saja azan, tapi kematiannya dicemburui. Kita cemburu cara dia mati. Mati malam Jumaat, mati di Mekah, macam-macam kebanyakannya. Ikhlas, bagus, luar biasa sekali. Sebab Bilal dengan imam, tuan-tuan percaya imam ke percaya Bilal? Orang percaya Bilal. Masa bila? Bulan puasa. Orang tak percaya tu imam. Katalah bulan puasa nak buka, imam buat pengumuman, tuan-tuan boleh makan sekarang ya. Tak ada orang layan. Tapi Bilal diketuk dengan mikrofon, subhanallah, alhamdulillah. Bukan nasinya dia, Allah, kita pun sama nganga. Habis hari solat 3 cendol habis. Punya percaya ke Bilal. Jadi Bilal tu janganlah kira sangat penat. Tapi ahlullah, kita jadi orang Allah. Ajak orang datang masjid, besar pahala dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan kena datang masjid. Sebab Allah berjanji tak akan azab bumi ini selagi ada orang datang masjid. Itu janji Tuhan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada satu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban, fa idza nadartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku kalau nak ikutkan geram, memang aku geram betul tengok perangai manusia atas muka bumi. Buat maksiat siang malam. Laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki, laki nak kahwin dengan laki-laki. Macam-macam perangai. Tetapi faizan nadartu ila umari buyuti, bila aku tengok orang yang dimarahkan rumah-rumahku datang ke masjid lah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang minta ampun di waktu sahur. Saraftu azabi anhu, aku tahan kemurkaan. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi kita kena terima kasih kepada orang masjid. Gara-gara mereka kita selamat daripada azab. Itu yang keempat. Yang kelima, datang ke masjid ini adalah amalan para salafus saleh. Maknanya sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in tidak meninggalkan sembahyang jemaah di masjid. Ada satu petikan dalam kitab Hasyiatul Bajuri, ini malu kita kalau baca. Dia menyebutkan waqad kana salafus saleh yu'adza ba'dhum ba'da sab'ata ayyamin idza fatathum salatul jamaah. Dulu salafus saleh kalau mereka tak datang sembahyang berjemaah, maka orang akan pergi ke rumah dia dan dia akan diberikan ucapan takziah. Berapa hari? 7 hari betul-betul. Satu kali tak datang, 7 hari kena ucapan takziah. Wa salasata ayyamin idza fatathum takbiratul ihram ma'al imam. Dan mereka juga akan diberikan takziah 3 hari betul-betul
Kalau dia datang sembahyang tapi lambat, dia masbuk. Contohnya imam habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun 2-3 jemaah yang lambat masuk rakaat. Yang itu pun akan diucap takziah 3 hari betul-betul. Laisal musabu man faraqal ahbab, bal musabu man hurima thawab. Bukanlah musibah itu orang yang kehilangan kekasih, tetapi musibah itu adalah orang kehilangan ganjaran pahala yang banyak. Sebab itu salafus saleh dulu hebat kerana mereka tidak meninggalkan masjid. Itu yang kelima. Yang keenam, kita kena datang ke masjid sebab masjid ini adalah lubuk amal ibadah. Tuan-tuan kalau pergi ke tempat lain, pergi ke pantai ke, pergi ke shopping kompleks ke, pergi ke balai raya ke, pejabat daerah ke, pejabat kerajaan ke, urusan siap, tapi lubuk ibadah kurang. Masjid ni lubuk amal ibadah. Sebab itu bersyukurlah kalau ada tuan-tuan yang dia ditakdirkan bertugas di masjid, pejabat di masjid, kerjanya cleaner masjid, security di masjid, imam, betul lagi lah, imam, bilal, noja, syiah, apa saja. Bersyukurlah kalau kehidupan kita banyak di masjid, sebab kita ada peluang ibadah yang begitu banyak. Ibadah apa? Macam-macam. Tuan-tuan masuk saja masjid, tuan-tuan boleh niat iktikaf. Iktikaf ini pahalanya besar. Siapa iktikaf antara satu solat ke satu solat, akan dijarakkan dia daripada neraka dengan gaul. Banyaklah riwayat-riwayat menyebut fadilat-fadilat orang iktikaf masjid. Dan iktikaf hanya boleh buat di masjid. Tuan-tuan tak boleh buat tempat lain. Tuan-tuan singgah isi minyak Petronas, boleh ni iktikaf? Tak boleh. Nawaitu iktikaf bihazab Petronas lillahi ta'ala, isi minyak 10, tak ada pahala. Sebab tempat itu tak digesetkan sebagai tempat iktikaf. Masjid confirm, tuan-tuan langkah saja nawaitu iktikaf. Jangan nawaitu sama wadid, itu lain. Itu boleh lihat poster pula. Nawaitu iktikaf, dapat pahala iktikaf. Apa lagi? Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan bersihkan masjid. Pahala membersih masjid luar biasa. Nanti saya akan terangkan. Luar biasa. Membersihkan rumah sendiri, membersihkan bandar, gotong royong tepi pantai dengan bersihkan masjid, pahala dia